Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan kepada lukisan bangunan untuk JKT tingkatan 5. Kita pergi kepada contoh soalan dalam buku modul muka surat 58. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Ini berkenaan dengan bumbung berkenaan dengan bumbung. Baik, kita tengok sekarang soalan nombor 8. Rajah 4 menunjukkan bumbung tebing layar yang tidak lengkap. Lengkapkan pandangan atas dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey, sekarang dekat soalan nombor 8 ni rajah 4. Ada pandangan atas, ada pandangan hadapan dan ada pandangan sisi. Okey, kemudian bumbung ni dilukis tidak lengkap. Okey, pada pandangan atas tidak lengkap. Sisi pun sama tak lengkap. Ini sebenarnya kita sebut sebagai lukisan ortografik sebab dia ada pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey. Jadi kita terus lukis, lengkapkan dulu bumbung pada pandangan atas. Okey. Kalau tebing layar bermaksud pada bahagian atas ni dia ada satu garisan sebenarnya untuk menunjukkan garisan puncak. Okey, garisan puncak bumbung ni. Okey, garisan puncak ni pada pandangan atas dia akan ada nampak satu garis di bahagian tengah bumbung. Okey, bahagian tengah bumbung. Jadi kita boleh ambil jangka lukis, sebab kalau tebing layar dia straight saja garisan dia daripada hujung sampai ke hujung sini. Jadi dan dia kedudukannya mestilah dia duduk di tengah-tengah bumbung. Jadi kita boleh bahagi dua saja. Okey, garisan hujung bumbung ke hujung bumbung kita bahagi dua untuk dapatkan puncak bumbung. Okey, gunakan jangka lukis macam biasalah. Kalau kita nak bahagikan garisan macam mana, okey, kita buat lengkuk di atas, buat lengkuk di bawah macam tu. Okey, dah dapat, kita sambungkan di titik. Okey, dan pada bumbung ni kita boleh hitamkan terus sebab dia garisan objek. Okey, yang ni cikgu buat lebih sebab nanti kita nak unjurkan ke garisan bersudut 45 darjah. Okey, sekarang kita tengok pada hujung ni bumbung ni. Okey, kita ambil pada dinding lah sebab dekat pandangan sisi ada dinding kan. Ada ukuran untuk dinding. Yang ni pun ada dinding. Yang putus-putus ni sebenarnya adalah dinding dinding. Jadi kita cantumkan dulu untuk kita bina garisan sudut 45 darjah. Kita temukan dulu dinding pada pandangan atas dengan dinding pada pandangan sisi. Okey, di situ. Okey, titik pertemuannya di sini bermakna kita boleh ambil sebagai satah ortografik lah. Kita pakai sesiku 45 darjah. Okey. Ingat, untuk lukisan ortografik dia punya sudutnya adalah 45 darjah. Sudut satah dia. Kita boleh ambil daripada bawah ni macam tu. Okey. Lebihkan sikit ke bawah. Okey. Yang ni sudut dia 45 darjah. Okey. Kemudian kita unjurkan pula. Kita unjurkan daripada pandangan hadapan ke pandangan sisi. Yang pandangan hadapan tu dah lengkap dah. Kita unjurkan terus ke pandangan sisi. Okey. Unjur tu pakai garisan binaan pakai garisan binaan. Okey, dah. Kemudian kita unjurkan pula daripada pandangan atas ke satah ortografik. Semualah. Daripada hujung hujung bumbung, kemudian dinding. Puncak ni dah tadi. Ni dah. Okey, tentu. Kemudian kita unjurkan ke bawah. Kita unjurkan ke bawah.
hujung bumbung ni di sini. Okey, macam tu. Kemudian yang tengah, ni puncak dia, tengah ni. Ini dah puncak bumbung. Okey, di situ. Okey, sekarang kita dah cumpuk puncak bumbungnya di sini. Okey, hujungnya di sini. Ini satu lagi. Okey, sekarang ni kita terus buat bumbung yang bercerong ni. Sudut dia mestilah 30 darjah 30 darjah. Jadi kita pakai sesiku 30 darjah. Sini pun 30 darjah. Okey. Okey, dah siap untuk soalan nombor 8. Okey, ini adalah bentuk bumbung tebeng layar pada pandangan sisi. Yang ini adalah bentuk bumbung tebeng layar pada pandangan atas, dan ini adalah bentuk bumbung tebeng layar pada pandangan hadapan. Baiklah, sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor terus kepada soalan nombor 10. Rajah 6 menunjukkan bumbung limas Belanda yang tidak lengkap. Lengkapkan pandangan atas dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey, pandangan atas tidak lengkap, pandangan sisi pun tidak lengkap. Okey. Jadi kita tunjukkan dulu daripada pandangan hadapan ke pandangan atas untuk kita lengkapkan dahulu bumbung pada pandangan atas. Tunjukkan. Okey, tunjukkan. Okey, kemudian dia punya sudut ataupun kecondongan di sini mesti 45 darjah. Okey, untuk bumbung pada pandangan atas condong dia 45 darjah. Jadi kita kena pakai kita kena pakai sesiku 45 darjah. Okey, macam tu. Okey, satu lagi di sebelah sini pun 45 darjah. Okey, kemudian okey. Jadi kita dapat untuk bumbung limas Belanda. Okey, macam tu Ini adalah pada pandangan atas. Okey, sekarang nak tentukan kedudukan tengah ataupun puncak ni. Puncak ni macam tadilah, kita guna jangka lukis lah. Kita guna jangka lukis supaya kedudukan dia tengah-tengah. Okey, guna jangka lukis macam tu. Atas, bawah,
Okey dah. Ini adalah bentuk ataupun pandangan bumbung limas Belanda jika dilihat dari pandangan atas. Okey, sekarang kita nak selesaikan pula pada pandangan sisi. Okey, yang ni kita kena buat dulu satah ortografi 45 darjah. Okey, sekarang di sini kita dah pada pandangan sisi dah diberi hujung ataupun hujung apa ni? Bumbung Jadi kita boleh satukan hujung bumbung ni dengan hujung bumbung pada pandangan atas lah. Okey. Itu. Kalau nak ambil dari dinding pun boleh. Sebab dah bumbung tu dah ada, so kita boleh ambil terus. Okey, jadi di sini titik pertemuan dia. So kita boleh teruskan dengan sudut 45 darjah. Okey. Ini sudut 45 darjah. Okey, yang ni pembumbung tadi ni, ingat sudut dia 45 darjah. Kemudian kita unjurkan dari pandangan hadapan ke sisi dulu lah. Okey, nak kita dudukkan dia punya puncak dia. Ni. Okay, unjurkan tu. Kemudian tempat dia ni. Tempat dia lekuk tu. Pun kena unjurkan juga. Okey, gitu. Kemudian kita unjurkan pula daripada pandangan atas. Okey, daripada pandangan atas. Dinding pun sama, kita kena unjurkan. Okey, bunga tu dah. Okey, dah. Kemudian unjurkan ke bawah. Okey, unjurkan ke bawah. Okey, ini adalah unjuran untuk hujung bumbung tadi. Okey, tepat. Kemudian okey, yang ni unjuran untuk dinding. Kemudian okey, yang ni puncak dia nanti. Puncak ni kat sini. Okey. Puncak ni di sini. Okey, kemudian ini puncak puncak bumbung. Titik ya. Kemudian kita gunakan sesiku 30 darjah sebab dia punya kecondongan bumbung ni sebenarnya dia punya sudut 30 darjah Bumbung yang condong daripada pandangan hadapan, dia punya sudut dia ukuran dia 30 darjah macam nilah. Ni pun sama. Yang ni pun dia punya ni sudut 30 darjah. Okey. Kita gunakan sisiku 30 darjah.
bentuk bumbung limas Belanda. Okey, bumbung limas Belanda. Okey, dah siap. Ingat ni, sudut dia mesti 30 darjah. Jadi kita kena gunakan sesiku 30 darjah. Kalau pada pandangan atas, sudut kecondongan ni untuk bumbung 45 darjah. Jadi yang ni kena pakai sesiku 45 darjah. Okey, dah siap soalan nombor 10. Okey, untuk soalan nombor 9, rajah 5 menunjukkan bumbung limas yang tidak lengkap. Lengkapkan pandangan atas dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey. Yang ni bumbung limas. Okey. Jadi kita nak lengkapkan bumbung pada pandangan atas, kita kena unjurkan dulu pandangan hadapan. Pandangan hadapan ni dah lengkap kan? Jadi kita unjurkan yang hadapan ke atas. Okey. Kemudian tengah dia nak tahu kedudukan puncak ni, kita kena bahagi dua dengan sisiku dengan jangka lukis boleh, ataupun kita boleh gunakan sudut 45 darjah, sisiku 45 darjah, sebab kecondongan bumbung mestilah 45 darjah pada pandangan atas. Kemudian sini pula. Okey. Kemudian yang ni kita cantumkan sajalah. Okey, kemudian kita terus buat garisan unjuran. Senang. Okey, sekarang kita tengok sini. Ada pandangan atas dah selesai. Inilah bentuk bumbung. Bentuk bumbung limas jika dilihat pada pandangan atas. Atas ni sebenarnya garisan untuk puncak garisan puncak bumbung ni. Yang ni sini dia cerun. Ini pun cerun, yang ni pun cerun, yang ni pun cerun. Okey, kemudian kita nak buat pula untuk pandangan sisi. Jadi kita perlu tentukan dulu kedudukan satah ortografik. Kita ambil daripada bumbung lah, daripada hujung bumbung ke hujung bumbung ni. Okey. Jadi kita temukan dulu hujung dengan hujung bumbung ni. Okey, ni. Jadi kita terus buat satah fotografi 45 darjah. Okey, yang ni 45 darjah. Okey, sekarang kita unjurkan dulu daripada pandangan atas tu ke satah. Unjurkan setiap ujung dinding dan juga bumbung. Okey, itu dah. Kemudian sampai. Okey. Kemudian yang ni pun sama, daripada pandangan hadapan ke pandangan sisi. Buat unjuran juga. Okey, itu je lah. Okey. Kemudian kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah, unjurkan ke bawah. Okey, iaitu untuk hujung bumbung. Ini untuk dinding. Okey, kemudian puncak bumbung. Okey. Kemudian kita nak lukis bumbung yang dia punya cerun ni, kita kena guna sesiku 30 darjah. Sesiku 30 darjah.
Okey, ini adalah bentuk bumbung limas. Okey, bumbung limas pada pandangan sisi. Kita akan nampak macam ni. Yang ni adalah tumpu kasau. Ini tumpu kasau ataupun kita bahasa kampung kita panggil papan cantik lah. Okey, ini adalah bumbung limas pada pandangan hadapan, yang ni pada pandangan sisi, dan ini pada pandangan atas. Okey, selesai soalan nombor 9. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan nombor 11. Okey, ini Rajah 7 menunjukkan bumbung limas dan tebeng layar yang tidak lengkap. Lengkapkan pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey, yang ni pandangan atas dia tak lengkap, hadapan pun tidak lengkap, sisi pun tak lengkap, tapi dibagi gambar objek. Kemudian dia punya bumbung ni adalah gabungan bumbung limas dan bumbung tebeng layar. Okey. Jadi kita nak kena buat macam mana? Okey, kita ni dulu kita tentukan dulu garisan ortografik. Okey, kita ambil daripada hujung bumbung ke hujung bumbung yang ni temukan dua ni. Di situ kita dapat terus lukis sartah 45 darjah. Betul? Okey, ini sudutnya 45 darjah. Okay, kemudian kita unjurkan daripada pandangan hadapan ni ke atas. Ini kedudukan puncak bumbung tebeng layar. Okey, bumbung tebeng layar nanti akan duduk kat sini. Okey, kemudian kemudian yang ni untuk bumbung limas, kita nak tentukan kedudukan tengah dia, kita gunakan sesiku 45 darjah. Kemudian belah sini pula. Okey, jadi kita tahulah dia bercantum di sinilah, hujung dia di situ. Okey. Kemudian yang ni kita sambung. Okey, jadi itu kedudukan. Ni kita hitamkan dulu. Ini adalah bumbung limas. Okey, bumbung limas. Sudut 45 darjah untuk lukis kecondongan ni 45 darjah. Gunakan sesiku 45 darjah. Okey. Kemudian kalau kita tengok sini, puncak untuk bumbung tebeng layar pula berada di sini kan. Dia berada di sini. Okey. Jadi di sini ada lagi bumbung limas yang dia turun ni. Ni kan. Hujung ni. So kita guna sisiku 45. Okey, sampai situ. Kemudian ni bumbung tebeng layar dah. Gabung di sini bumbung tebeng layar dengan bumbung limas. Okey, itu. Okey, yang ni bumbung tebeng layar dia terus sampai hujung. Dia terus sampai hujung, sampai sini. Kemudian yang ni
45 darjah. Okey, dah siap bumbung limas dan tembeng layar pada pandangan atas. Sekarang kita unjukkan pula yang ni ke pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan tu tak siap lagi. So kita unjukkan dulu. Okey, situ nanti kedudukan dia. Yang ni, puncak ni di situ nanti. Kemudian okey, yang ni bumbung apa dia punya cerun dia 30 darjah. Kita gunakan sesiku 30 darjah. Okey, dia macam tu, dia ada sikit lebih. Kemudian yang ni pun 30 darjah. Sampai ke garisan puncak ni yang kita unjukkan. Kemudian sambung terus ke sini. Okey, dah. Tambah sikit. Okey, kemudian kita dah dapatkan bumbung apa pada pandangan hadapan dan pandangan atas. Kemudian kita nak buat untuk pandangan sisi. So kita unjukkan ini yang puncak tadi tu, unjukkan ke sini. Kemudian yang rendah sikit ni okey, begitu. Kemudian kita unjukkan pula daripada pandangan atas ke garisan ortografik. Mudah. Okey, sekarang kita tunjukkan ke bawah. Kemudian puncaknya di sini. Okey. Kemudian kita gunakan sisiku 30. Kemudian yang ni ada satu lagi nak kena turunkan buka ni.
Okey. Begitu. Dah siap. Okey. Ini gabungan bumbung limas dengan bumbung tebing layar. Jika kita lihat dari pandangan sisi. Okey, satu lagi ni. Tinggal ni dia punya tumpu kasar ni kena ada lah. Kena ada garisan ke sini. Okey. Macam tu. Ini adalah bumbung limas dan bumbung tebing layar gabungan Okey. Dah siap untuk soalan nombor 11. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.